Attendee in listen-only mode. Ha, Mama. Okey, baiklah kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyertai webinar kita di XM Malaysia. Petang ini topik kita apa dan bila untuk berdagang analisis intermarket ya. Jadi petang ni kita pergi agak dalam sikit. So ambil banyak screenshot, sebabnya saya tak letakkan dalam nota. Saya nak anda lihat kepada live data apa yang saya ceritakan lah supaya anda dapat relate apa yang saya kongsikan dalam webinar petang ini ya. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang dalam pasaran untuk semasa. Daripada sudut sentimen pada hari ini agak bercampur-campur sebenarnya. Kita ada penutupan sesi US semalam ya, pasaran saham ditutup lebih tinggi
Tetapi bila kita masuk sesi Asia nampaknya mellow down a bit. Kita ada untuk Nikkei yang yang ditutup sedikit rendah. Manakala China kita ada untuk Shanghai masih lagi menunjukkan kekuatan, dan juga manakala Hang Seng adalah agak bercampur-campur. Kita menuju kepada sesi Eropah, jadi nampaknya futures menunjukkan bahawa sesi Eropah mungkin akan dibuka lebih rendah, di mana kita ada Eurostock dan juga kepada DAX futures serta FTSE yang menunjukkan bahawa pasaran dibuka lebih rendah berbanding dengan penutupan semalam. Tetapi nothing major. Pada sesi Asia tadi kita ada RBA seperti dijangka mengekalkan kadar faedah pada 0.25. Nothing much, tak ada banyak reaksi sebabnya kenyataan yang dikeluarkan oleh RBA hampir sama dengan kenyataan yang dikeluarkan pada mesyuarat bulan lepas. Tak ada banyak. Yang menarik perhatian saya sebenarnya lebih kepada dua benda ni. Yang pertama adalah kepada Jepun, di mana average cash earning jatuh lebih tinggi, lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Manakala household spending juga menunjukkan bahawa penurunan. Maksudnya domestic demand dekat Jepun tu akan kekal rendah. Gaji rendah, spending rendah, dan ini mungkin menyukarkan usaha kerajaan dan juga Bank Pusat Jepun untuk memacu ekonomi. Ekoran daripada slowdown dalam global trade, dalam domestic market nampaknya masih lagi slow down. Dan yang faktor kedua yang menarik perhatian saya adalah kepada peningkatan kes COVID-19 di Australia, di mana salah satu daripada state dia, Victoria, menutup sempadan dia untuk tempoh 12 minggu. So ini adalah satu yang menjadi perhatian pasaran untuk semasa, di mana kita ada ekonomi yang dibuka dan ada yang mula mengetatkan balik selepas peningkatan kes COVID-19 berlaku. So ini adalah apa yang jadi perhatian pasaran. Untuk petang ini sendiri nothing much. Sebentar tadi kita ada industrial production untuk Germany lebih rendah daripada jangkaan market. Bagaimanapun ini menunjukkan peningkatan, biar pun dia menurun, adalah meningkat berbanding data sebelumnya. So not much reaction dalam pasaran. Untuk petang ini tak ada banyak. Yang kita ikut adalah kepada Brexit negotiation yang sedang berlangsung di London selepas mesyuarat di antara pihak EU dan juga kerajaan UK, kerajaan British pada minggu lepas agak negatif. Mesyuarat berakhir cepat. Sepatutnya Jumaat habis, tapi dia habis pada hari Khamis, menunjukkan perbezaan pendapat di antara dua pihak. Berterusan lagi pada minggu ini, masih mesyuarat lagi. So kita nak tengok apa kalau ada sebarang statement selepas hari pertama semalam. Kita nak tengok juga kepada sebarang perkembangan. Ingat, pada hari Khamis nanti kita akan ada US Security Commission punya hearing mengenai status syarikat-syarikat China yang disenaraikan di US. Itu tak ada dalam kalender. Dan kita nak tengok ada tak sebarang perkembangan mengenai cerita berkenaan 156 syarikat China melibatkan market capitalization dekat bursa-bursa di US sebanyak 1.2 trilion dolar. Apa status-status syarikat berkenaan, dan nampaknya kita dah nampak some flow back ke China. Kita ada kabar angin, ekoran daripada ketegangan semula hubungan dagang di antara US dengan China. Beijing ataupun China dijangka akan mempergiatkan lagi, menambah stimulus untuk menarik serta spur domestic market, dan itu menyokong pasaran semalam. Tapi hari ini nampaknya mellow down a bit untuk China. Semalam kita ada market dia yang tutup lebih 5% untuk Shanghai. Tapi hari ini agak mellow down. Jadi tak ada banyak. There is nothing much yang saya nampak dalam pasaran. Semalam kita ada
untuk hari ini nothing much. Nikkei sedang melakukan pullback. Kita ada untuk DAX juga sedang melakukan pullback. Untuk IBEX juga sedang melakukan pullback. Kita ada FTSE yang dijangka akan melakukan benda yang sama. Untuk US punya ni, Dow Jones dijangka akan melakukan pullback. S&P 500 dijangka dibuka lebih rendah setakat ini. Untuk ZN ataupun bond futures dijangka akan melonjak ke atas. Itu berdasarkan struktur semasa. Jadi apa impact dia? So at the moment what we have adalah benda ni. Indeks, okay, indeks sedang melakukan correction sideways ke arah bawah. Okay, itu yang berdasarkan struktur semasa. Dan apa yang kita nampak untuk dolar, this is what we are looking at dollar. Maksudnya kita jangkakan untuk dolar ni akan melakukan pergerakan seperti ini. Okay, lakukan pergerakan seperti ini. And the thing is, saya jangkakan dia akan melakukan double correction. Maksudnya agak sideways lah. Ini yang saya nampak lah. Kalau nak kira dia betul-betul lebih kurang macam ni. Okay, ini dah dekat nak masuk. You might have this sampai ke area ni. Okay. Dan kita akan ada correction. Okay, correction. Maksudnya dolar lemah balik. Dolar lemah balik. But only a correction sebelum dia mengukuh sekejap sekali lagi. Ini this type of move. Sebelum dia jatuh sekali lagi. Oops. Sebelum dia jatuh sekali lagi. Ini yang saya jangkakan untuk shorter time frame. So lihat kepada trend line ni, sebab price ni sedang test this trend line dan break. Kita tengok whether kalau dia break, you might see this double correction. Okay, you might see this double correction. Sebab dia punya ni wave 2. Ini agak terlalu kecil. Kalau kita nak kata dia habis kat sini. So I'm looking at higher punya ni. Okay, so a bit sikit strength. Tapi you are not going to buy dollar pada waktu ni. Usmin, you are not going to buy. There is nothing here. Kalau nak buy dia, bila dia buat low kat sini nanti. Yang ini belum masanya. Kalau anda masuk sekarang, anda akan nampak dia macam tu lah, tak ke mana. Nothing much. You will see this type of move. Dan tak ada apa-apa. Agak kecil pergerakan dia. Faham? Agak kecil. Okay, so I'm looking at a bit strength untuk US dollar sebelum dia jatuh balik. Jadi cerita dia, kalau anda nak trade macam ni, contohnya anda trade dari sini, TP kat sini, okay, stop loss anda kat sini, nampak tak dia punya risk reward ni kurang daripada 2? Kan? Jadi bila anda trade yang tengah-tengah dunia macam ni, fikirkan stop loss. Ramai orang tengok, oh dia akan naik, nampak tempat dia, tapi tempat stop loss dia tak fikir kan. Kalau kita nak letakkan stop loss rendah macam ni, itu senang nak kena. Bila nak kena, kita alih stop loss. Jangan. Kalau ikut dia punya lekuk ni kat sini kan. Tapi ini less than 2 kan. Tak menarik lah bagi saya. Sentiasa ingat, bukan tu cuma tengok masuk pergi mana. Tengok kat mana stop loss. Berbaloi tak risiko yang dia ambil. Kalau ini tak, bagi saya akan choose anything that is 3 and above. 3 and above. Okay? Sentiasa fikir benda tu. So, to me, not really tradable. Not tradable untuk set up ni, even kepada shorter time frame. So, I'm looking at this move untuk dolar. Faham? So, dengan move begini, maksudnya kita jangkakan bahawa Euro USD akan jatuh dulu.
Euro USD akan membuat pergerakan yang sama, jatuh dulu sebelum dia naik balik. The same correlation move. Nampak? The same correlated move. Okay? Dan GBP USD the same. Kita akan ada this is with ini A, B dan C. Maksudnya kita jangkakan pergerakan ini. This type of move. Okay? Setengah dan satu lagi. 1, 2, 3 sebelum dia naik balik. Okay, not really tradable. Anda nak trade yang macam ni, wah. Payah, payah anda nak trade yang pergerakan macam ni, dan dia bersifat sebagai korektif. AUD USD the same move. I'm looking at ini sebagai satu dalam yang putih, faham tak? Ini adalah satu yang putih sama yang sini. Ini adalah yang ini. Ini adalah satu. Ni kat sini. Okay, sama yang macam ni lah. Sebab saya tak ada logo bulat tu kat sini. Sama. Ini. Dan kita sedang membuat wave 2. Okay. So kalau wave 2 tu dia akan bersifat macam ni. Okay. Sebelum dia naik balik. Faham? So itu yang saya nampak. Tapi not really tradable. Fikirkan, kalau anda entry ni short dan anda cuma dapat pergi kat sini. Ini range dia. Kalau anda katalah anda short pada harga semasa dan kita lihat dia pergi kat sini. Stop loss atas ni. Macam mana kita punya risk reward? Faham? 0.56 kan? Tak berapa sesuai lah. Okay, bagi saya lah. The price is nowhere. Dia jatuh memang, tapi cerita dia the potential move is up, is down to this. Is down to this. Jauh 854, 854. Okay, this type of move. Faham? Bila anda enter yang macam ni, stop loss kat mana? Fikirkan. TP boleh potensi pergi kat sini. So I don't really see a good risk reward lah untuk nak enter. Ya, jatuh memang. Saya tahu dia jatuh. I received quite a few PM pagi tadi tanya boleh tak short dia. So ini jawapan saya. Because I'm looking at corrective and selagi dia tak sampai dekat area 0.7 almost 0.72 ni. Then only I'm interested untuk nak lihat untuk short AUD. Okay. So we have a bit of US dollar strength semasa di mana kita nampak untuk US dollar sama juga dalam keadaan sideways tapi ke atas. Faham? Ini untuk US dollar. Kita lihat kepada yang ketiga, kita nampak untuk yen pair. This is what we are looking at untuk yen pair. Kita tengok euro JPY dulu. Not going anywhere, sideways. Everything is sideways masa ni. Not going anywhere, but a bit of yen strength. Faham tak? Sideways dan a bit of yen strength. Ini nampaknya incomplete. Dan satu lagi. Okay. AUD JPY benda sama, a bit more ke bawah. Ini adalah WXY. Ni macam ni. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 dan baru dia naik. Okay, this is what I'm looking at untuk AUD JPY. Okay, sebab saham tadi sideways ke bawah, faham tak? So we are looking at a bit of JPY as a single currency, sideways, tak ke mana. Okay. Everything is sideways. Sebab itu kita berada dalam sideways dynamic. Ni kita dalam ni. Sideways dynamic. Kita berada dalam keadaan ni. Jadi kalau kita nak tahu apa kita nak trade, simple. Kalau anda nak cari untuk intraday, buat benda ni. Anda nampak pergerakan semasa, ini adalah 30 minute chart. Anda nampak
kesemua yang indeks yang color kuning ni adalah menuju ke bawah kan? Betul? Ini untuk indeks. Jadi anda tahu, yen akan kuat. Pada waktu ni, yen pair ni di atas. Kita nampak untuk dollar pair pun start menuju ke bawah. Mana satu yang higher momentum? Yang biru ke yang merah? Zam, mana satu yang higher momentum time frame kecil? Biru lebih jatuh banyak kan berbanding dengan merah kan? Yang biru tu menunjukkan dolar kuat. Simple, Gusmin? Yang biru ni. Okey, yang biru ni. Okey, kalau yen kuat, apa yang tak dapat nak kuat? Indeks. Betul? Kalau indeks ni jatuh, antara mata wang Euro, GBP, Australia dollar, Euro, GBP, Australia dollar, New Zealand dollar, CAD, mana yang akan lebih lemah? Kalau indeks ni. Kita tahu yen akan kuat, dolar akan kuat. Kita nak gandingkan dolar dengan apa? Kalau anda intraday lah. Kan. Yen kuat. Jadi tak kenalah dengan US dollar. US dollar ni kuat. Kita ada momentum. Antara ni kita ada dollar pair yang lebih jatuh berbanding dengan ni. Tetapi kita tahu indeks ni jatuh. Kalau indeks jatuh, komoditi tak dapat nak kuat. Yes. AUD, NZD, CAD. Nampak cara ni? Lepas tu ada tengok technical. Berbaloi ke tak? Seperti saya tunjukkan tadi, tak kena kan. Kita ada untuk AUD, NZD, risk reward tak cantik. So, ada masanya you stand on the side. Contohnya anda tengok kepada AUD USD tadi kita dah tunjukkan tak cantik, tak cantik, you might have a bit tapi risk reward tak cantik. NZD USD sama setup, USD CAD sama setup. Tak cantik. Faham? So there are days when you stand on the side. We might be looking at this move untuk USD CAD, this move. Okay, 50%, 1, 2 and 3. Sebelum dia naik balik. 1, 2 and 3 untuk habiskan wave 2. Faham? Lepas tu baru kita ada 5 wave ke bawah. Okay, we might be looking at this. Kita tengoklah, saya biarkan ini. Kita malam nanti kita tengok apa pergerakan dia. Ataupun dia sharp lagi move. Okay, tapi fikirkan risk reward. Kalau saya sentiasa tekankan kepada risk reward, kalau kita nak long, katalah kita long dari sini. Kalau anda trade intraday, okey, 20 lebih tip dan anda punya TP adalah sekitar sini. This one might be you get untuk long. Kita tahu komoditi market jatuh kan. Tengok harga minyak. Harga minyak akan buat correction ke bawah. Nampak? So, meaning this one completed. Boleh? Meaning this one completed. We are starting untuk 1, 2, 1, 2, 1, 2 ke bawah lagi untuk minyak. Kalau nak sekiranya you can buat this type of correction, I don't trade this intraday punya internal move. Saya tak. Saya trade yang ekstrim. Maksudnya bila dia buat yang ini nanti. Ni yang saya tunggu. Sini. I don't trade this dalam-dalam macam ni. Tapi kalau anda nak trade untuk shorter term, tapi ini lawan trend, kita ada lower low ni. I would prefer untuk anda short dari sini. That is a better trade. Short daripada sini. Kalau sekiranya terdapat 3 wave move ke bawah. Salah satu anda nak tengok adalah satu ni melakukan divergence dengan 3. Nampak tak? Dia ada divergence kan? Ni ada divergence kan? Maksudnya, ini tak habis lagi. Kita akan jatuh lagi. Pergerakan ini habis, tapi dalam bentuk 5 wave. Itu maksud divergence kat sini. Pergerakan ini habis, confirm by divergence. Maksudnya kat sini ada 5 wave. Confirm.
Then kita nak tengok pergerakan ini. So I would prefer this setup rather than this setup. Faham tak? Boleh Sri? Jo. I would prefer this setup rather than this setup. Tapi untuk short term flow, this is the move now. Faham? So I don't really suggest untuk any entry semasa. Sebab tu saya tak ada letak box, tak ada boxes. Kalau anda nampak ada boxes tu, itu basically signal lah. Tapi saya tak boleh sebut dalam outlook kan. Itu kalau anda nampak boxes seperti yang kita letak hari tu untuk GN, Euro GBP kan. Sebelum ni, ni saya, sebab dia dah move, saya buang. Yang sini dulu kan. Kat mana itu? Saya pun tak ingat. Dekat sini kan. Jadi biar je lah. Dah BE biar je. Faham? Okay. So itu yang kita lihat untuk hari ini. Nothing much. We have higher momentum. Kalau kita ada sideway dynamic, sideway dynamic. This is sideway dynamic. Thank you Badrul semalam. Dia tengok ni ada salah ni. Kita dalam sideway dynamic. Kita dalam sideway dynamic di mana US dollar JPY trade sideway, yen pair dan dollar pair same direction. Ini yang kita nampak sekarang kan. USD JPY sideway atas sikit. Mungkin kita ada starting to inverse dynamic. Tapi macam mana pun kita ada dollar pair yang biru ni lebih tinggi dia punya momentum berbanding dengan yen pair yang color merah ni. Nampak? Kan dia jatuh lebih banyak daripada yang merah ni, yang biru ni. Dan kita tahu indeks ni lemah. So kalau kita tengok kat sini, kita dalam positif sideway, dollar pair jatuh lebih banyak daripada yen pair. Kalau kita nak trade, kita short dollar pair. Maksudnya kita short benda-benda seperti AUD USD, ataupun kita short untuk NZD USD, ataupun kita long USD CAD. Jadi antara tiga tadi, USD CAD untuk very short term trade. Very short term trade. Ini yang nampak adalah USD CAD. Even kalau kita dalam inverse dynamic, ini adalah inverse dynamic sebabnya USD JPY pergerakan dia tak sama dengan yen pair. Yen pair ke bawah, US dollar JPY ke atas ni, nampak tak? Tapi ni mungkin lebih shorter term. Sebabnya indeks ni jatuh, yen akan kuat. Faham? Mungkin USD ni kalah dengan yen nanti. Kalau ini berlaku, anda trade untuk Euro USD short, GBP USD short. Ni Okay, jadi kita ada USD JPY higher with stronger magnitude. Kalau itu berlaku, then Euro USD akan jatuh banyak. Setakat ini tak banyak beza dia. Tak banyak beza dia. Okay, tapi kita nampak accelerating kan. Kita nampak untuk yen pair ni semakin jatuh. Untuk indeks ni semakin teruk jatuh kan. Okay, tapi yen pair masih lagi sideway, nampak? Yang merah ni. Yang jatuh awal adalah dollar pair. Kenapa? Kenapa dollar pair yang gerak dulu? Why? Salah satu sesi sesi. Kalau kita sekarang ni masuk ke sesi Eropah. Volume untuk currency seperti euro, GBP, chef akan lebih tinggi daripada volume untuk Australia dollar, New Zealand dollar, untuk Canada dollar pada waktu ini. Start London ni. Sebab itu anda nampak acceleration a bit more untuk dollar pair berbanding dengan yen pair. Kita nampak AUD, NZD dan juga apa satu lagi ni. Lebih laju sikit jatuh.
Okay, kita tengok London nantilah macam mana. Tapi kalau nak yang saya nampak cuma UCAT untuk very short term trade. But not really bagi saya, I would prefer untuk nak tunggu short dia dari atas untuk short. Kalau nak trade sekarang, anda long dia. Tapi itu anda tahu itu anda curi ayam. Boleh? Semua ni dalam ni. Tolong cek untuk saya, Ashri, Jo, Denny. Tengok-tengok ni, mana tahu ada lagi yang saya typo. Kalau ada typo, saya cut and paste. Tengok-tengok. Faham? So itu yang kita ada untuk hari ini. Market is really not going anywhere, nothing much setakat ini. Tak ada set up, belum pergi dekat area ekstrim. It is still moving dalam satu sideway yang agak besar. We have index yang lemah, tapi kita nampak impact dia lebih kepada dollar pairs. Maksudnya pada waktu ni dolar yang kuat, yen belum lagi. Tentu kita nampak USD JPY ni naik atas. Short USD, jual USD. Kalau kita ada euro USD, kita short. USD sebelah kanan, Iswandi. Faham yang ni? Kalau kita kata, kalau macam ni, kalau pair ini USD, kalau saya kata short USD, XXX USD, anda long ke anda buy ke anda sell? Short USD, kalau XXX USD, kita buy kan? Okay, boleh? Bukan jual, ini kita buy sebab USD ni short, ini long. Jadi kalau kita kata short USD pair ni, kita akan long. Dia ikut yang sebelah kiri punya. Kalau kita kata ini adalah XXX USD, okay. Kalau kita kata kita nak long USD kepada pair macam AUD ke Euro USD ke, kita long USD, maksudnya USD sini long, sini short. Pair ini anda short. Boleh? Yang kita discuss semalam. Boleh? Okay? Ikut apa yang sebelah kiri. Base currency dia. Base currency dia. Ikut yang base currency dia. Okay? Dan sebaliknya lah. Kalau depan dia USD macam USD CAD, USD CHF, XXX. Kalau kita kata kita nak long, kita nak short USD untuk pair ni. Ini adalah short. Ingat, bila kita proses jual beli mata wang, satu mata wang kita akan buy, satu mata wang kita akan sell. Macam kita pergi melancong lah. Kita pergi ke Jakarta kan, kita beli rupiah. Kita jual ringgit, kita dapat rupiah. Bila balik dari Jakarta, kita jual rupiah, kita dapat ringgit. Benda sama. Dia akan melibatkan dua currency. So kalau position ni, kita short. Ini short. Ikut yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Okay. Dan sebaliknya kalau kita kata kita long USD, kalau bagi pair yang USD kat depan, ini short. Jadi ini adalah long. Okay. Ikut yang sebelah kiri dia. Boleh? Ambil screenshot ni. Jangan miss out yang ni. Yes. Habiskan bacaan Baby Pigs. Tolong habiskan bacaan Baby Pigs. Tolong habiskan. Yang free baca. Jangan tak baca. Bila sebut, sebenarnya bahasa, kalau kita nak gunakan bahasa betul, bukannya short dengan long. Itu trading. Tapi kalau kita bercakap mengenai positions, kita tak pakai bahasa short dengan long sebenarnya. Offer, kalau nak tahulah, offer and demand. Itu bahasa betul dia. Bahasa trading, yes. Tapi bahasa position, offer adalah sell. Ataupun short. Kalau nak guna bahasa betul je lah.
Kalau kita cakap ni position, demand adalah buy, sama kita nak ataupun kita long. Ini bahasa betul lah. Offer demand bahasa betul dia. Boleh? Ambil screenshot ni. Jangan tak ambil. Okey. Jadi kesimpulannya pada waktu ni, market is really ranging. Anda akan dapati this currency will be weaker. AUD, NZD, CAD akan lebih lemah disebabkan pasaran saham tengah buat sideway ke bawah. But at the moment, all three ini sedang melakukan correction juga. Jadi, not really something yang saya nak trade lah. Faham? Kalau nak pun anda tunggu dia ke atas sikit. Contohnya, kalau nak anda boleh tengok kepada pair seperti Euro, AUD. Itu pun dia dekat hujung jalan lah. Euro, AUD. Mana Euro, AUD kita? Euro, AUD. Okey. Dia tengah buat correction. Dan ini adalah wave 1 dan 2 dalam yang putih ni. So, anda akan lihat pergerakan ni. A, B, C, W. Ini dan kita akan ada double correction. Ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Sebelum dia jatuh balik. Ya. Baru sedap nak long, dah dia jatuh. Faham tak? Ni nampak je ni. Ini W, X dan Y kan? Faham? Ini W, X dan Y. Dalam yang biru. Ini adalah pergerakan semasa kat sini. So, anda masuk dekat sini, long. Tak kepengsan ya, kalau anda masuk macam ni. Kalau anda masuk kat sini, masuk tekan stop loss bawah ini. Katalah, dia TP kat sini. Berapa nak TP? Berapa ni? 0.34. Tak kena. Itu daripada sudut teknikal ni lah. Jadi jangan masuk tengah-tengah dunia macam ni. Jangan masuk tengah-tengah dunia. Don't. Kalau nak short pun, you can short daripada area ini. This one may be a better that one. This that one. Tapi saya tak trade tengah-tengah dunia macam ni lah. Tapi saya just bagikan kepada anda apa setup yang ada. Stop loss ini will be quite near. Dan TP dia adalah 1 dan 2. Ini. Okey. 6. Tapi agak dekat dengan invalidation. Dia boleh naik lagi. So jaga-jaga sikit. Setup macam ni tak berapa cantik bagi saya. Okey. Tak, not really something yang saya akan trade lah. Sampai tengah-tengah dunia. Tengah-tengah dunia. And remember, anda kat mana untuk Euro AUD ni? Anda berada dalam wave 4 yang putih ni. Okay? Wave 4 yang putih. So, wave 5 boleh berlaku bila-bila. Faham? Anda dekat hujung jalan. Kalau kita tengok kepada RSI, anda akan faham apa saya maksudkan. Tengok Anda tengok kepada RSI, kita dah start melakukan divergence dekat sini. Nampak? Kita ambil RSI besar. Anda dah start nampak pergerakan divergence. Ni dah start. Ni dah start. Kalau kita ambil level dia betul lah. Ini dah start. So, bila-bila je move ni boleh habis. 4 ni mungkin boleh low sikit kat sini ataupun dia memang dah habis. So, I'm not really keen untuk masuk tempat yang macam ni.
Kat hujung jalan lah. Kalau nak, anda tunggu ini dulu. Here, sini nanti anda nak short. Sebabnya kalau kita ada projected dolar yang mengukuh, sekiranya betul dolar ni akan kukuh, sekiranya dolar react daripada sini dan kukuh, ini adalah sama dengan euro AUD. Tengok, ini adalah dolar index, ini adalah euro AUD. Mana euro AUD kita? Euro AUD, okey, sekiranya kita ada kita jangkakan bahawa dolar ni akan buat pergerakan ini, jatuh, lepas tu kukuh balik. If this happen, euro AUD akan buat pergerakan yang sama, akan habiskan pergerakan ini dan buat pergerakan yang sama. Boleh? Faham? Pada waktu ini apa jadi kepada saham? Pada waktu ini apa jadi kepada saham? Macam mana kita tahu dolar ni mungkin kuat? Macam mana kita tahu dolar ni mungkin kuat? Kenapa? Sebabnya yang seperti kita duk cerita sebelum ni, kalau kita nampak level semasa, dolar berada dalam area support. This is the reason. Okay, daripada sini. Okay, dolar ni berada dalam area support. Okay, ni untuk dolar. Okay, kalau kita lihat kepada lain-lain pair dolar, lain-lain pair dia, kalau kita tengok kepada euro USD pun yang sama. Di mana dolar ni berada dekat, kalau euro USD of course dolar di belakang, dolar ni berada di area resistance. Ni dia. Okey, kalau kita nampak kepada NZD USD, pun sama, dia mencecah area resistance. Sorry. Okay. Ini link ni. Ini nampaknya ABC. Okay. Okay. Kalau kita nak yang paling jelas adalah benda ni. Anda tengok kepada pair yang jarang orang tengok. USD PLN. Ni adalah salah satu yang saya suka gunakan sebagai intermarket untuk dolar. Sebabnya bukan apa? Dia punya movement ini dan juga kepada dolar index, dia basically sama seperti saya tunjukkan semalam kan. Dia mempunyai pergerakan yang serupa. Boleh? Dia mempunyai pergerakan serupa. Kan? Nampak, Wandi? Kan? Dia mempunyai pergerakan serupa. Jadi kalau kita lihat kepada zloty ni, Polish zloty, ni salah satu kalau kita nak tengok kepada euro. Anda akan nampak yang ini dan pergerakan euro USD adalah berlawan. Nampak? Faham? Tengok dia ni. Kan jelas kan? Dia adalah inverse. Kalau kita ada euro USD yang sampai tempat resistance, tengok zloty ni. Zloty. Ada orang memang dia favorite pair dia yang ni. Daripada dia trade euro USD, dia trade zloty ni. Ini pun berada dalam kawasan support. Okey, jadi kesemua majoriti pair-pair utama untuk US dollar berada sama ada area resistance kalau US dollar di belakang, ataupun berada di area support kalau US dollar di depan. So
kita tak tengok adakah dia akan memberikan reaksi. Berdasarkan lain-lain pair, sekiranya US dollar ni bergerak ke atas, seperti yang kita jangkakan ni. If that happen, kita akan ada Euro AUD pergi ke mana? Euro USD akan mengukuh. Ini. Euro AUD akan melakukan pergerakan ini. Will do this move. Sama. Anda akan dapati GBP AUD ni akan melakukan pergerakan ini. Benda yang sama. Pergerakan ini ke atas. GBP NZD. Jadi mata-wang komoditi yang akan terjejas teruk sekiranya US dollar kuat. Kenapa? Alang-alang kita dah cerita pasal intermarket ni. Kenapa? Mata-wang komoditi akan terjejas teruk. Sebab komoditi is priced in dollar. Minyak. Bila US dollar naik, ekonomi tak berapa cantik pada waktu ni. Demand kepada minyak akan jatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan ada minyak, mother of all commodity market, jatuh. Kita akan ada lain-lain commodity pricing akan jatuh. Kecuali gold dan silver. Sebab biarpun US dollar kuat, tak semestinya silver dan juga gold jatuh. Tahu tak kenapa? Kali ini kekuatan US dollar bukan disebabkan oleh interest rate. Faham tak? Kalau interest rate menyebabkan, contohnya kalau Fed dijangkakan menaikkan kadar faedah, adakah terdapat sebarang tanda Fed nak naik kadar faedah pada waktu ni? Apa Fed kata? Bukannya pasal tu. US dollar kuat sebelum ni sebab oleh interest rate. Bukannya sebab US dollar ada apa-apa. Interest rate dia naik. Ini dia. Dia sebenarnya tak ada. Saya tunjukkan. Kita selalu dengar pendapat bahawa kalau dollar index, try tengok ada tak dia punya correlation. There is some but not really. Ni dollar index. Ini adalah kita letak dalam satu chart yang sama, mungkin lebih jelas. Ini dollar index. Kita bandingkan dia dengan XAU USD. Okey. Okey. Ada anything jelas tak correlation dia? Dia ni. Kalau kita ambil daily. Ada correlation tak? Ada. Ini kenaikan ni adalah disebabkan oleh interest rate, but not dollar. Sepatutnya yang biru ni, ini dollar kuat kan? Yang putih ni dollar kuat kan? Tapi kenapa gold naik? Ini yang biru ni gold. Tak kan? Tak ada correlation. Sepatutnya dia inverse, betul tak? Tapi saya tak setuju bila kita gunakan dollar index untuk nak tengok gold. Nampak tak? Dia tak ada. Tak kan? Let me disprove that one. Kita tengok dekat chart. Nampak tak dia tak ada? Kalau dolar kuat, sepatutnya gold jatuh kan? Nampak tak dia tak ada? Jelas? Agree with me? Agree kan? Nampak kan? Dia tak ada. Saya dulu pun fikir macam tu juga. Dululah, 2009. Tapi bila kita tengok dekat chart, tak ada pun. Tak ada kan? So, cuba ada tengok benda ni. This one. Continuous contract. And ni barulah the correlation. Nampak? Interest rate. Bukannya dolar. Ni nampak dia kawan, dia adik-beradik kembar lagi dah. Boleh?
When this one goes up, gold goes up and down with it together. Betul? Ni pun kita kata, oh, ni barulah correlation. Kan? So, dolar sendiri tak. Interest rate kepada dolar. Ni. 10-year note sebagai dia punya indikator. Kalau anda tukar ni kepada yield, US 10-year. Nak tengok ni. Dia akan inverse. Satu naik, satu turun. Jelas? Ni baru correlation. Ini inverse. Kalau kita tukar kepada dolar tadi tak ada apa-apa. Kita nak tengok apa pun kecuali kita suka nak letak dia biar sampai nampak lah. Boleh biar sampai nampak. Tapi sepatutnya dolar kuat, XAU USD belakang. Tak, tapi dia macam mana ada? Adalah. Ada kat sini ada, lepas tu tak ada dah. Pergerakan itu disebabkan oleh interest rate. Macam mana jadi? Macam ni tadi. Kita sebabnya gold sendiri tak ada interest rate. Anda simpan gold bawah bantal, Anda simpan gold dekat bank, dia tak ada kadar faedah. Yang ada nilai gold tu sendiri. Duit ni ada kadar faedah. Jadi bila kita simpan duit, dia ada kadar faedah kan? Bila kadar faedah duit tu menurun, orang tak simpan cash sebab tarikan dia menurun. Kadar faedah turun disebabkan oleh ekonomi tak cantik. Faham? Syed? Jadi instead of simpan duit, orang pergi kepada precious metal sebab dia mempunyai nilai. Itu sebabnya. Gold tu tak, kalau kita doakan semoga gold tu beranak dia ni. Kita doa kuat-kuat, mana tahu gold beranak. Mana tahu jadi gold kecil. Nampak apa maksud saya? Jelas? Kan? Selalu ada tukaran dengan gold dan USD. Maksudnya? Yang kontrak yang banyak diberikan oleh pihak broker adalah ini. Ini kontrak yang biasa. Ini kontrak yang biasa. Kita juga ada, sebenarnya gold ni didagangkan dalam banyak. Tapi not many brokers offer this, XAU. Ini lagi cantik. Nampak tak? Bagi saya, kalau anda trade, the best pair, the best trade pada waktu ni, XAU Euro. The best XAU Euro. Nampak tak dia satu-satu? Memanglah XAU USD, XAU Euro. Okey. Ni XAU Euro. Dia bagi saya mempunyai the best lah to me. XAU Euro. 60. Tak apa. Tunggu dulu pullback. There will be a pullback, but sekejap sekiranya US dollar kuat. Ada impact dia tapi sekejap. Ada impact dia. Dia memang ada tapi tak kuat. Correlation dia amat lemah. Tapi saya tak setuju kalau kita katakan gold dan dolar index. Okey? Itu je poin saya. Ramai yang katakan kalau gold, dolar kuat, minyak gold akan lemah. Yes, tapi untuk jangka pendek. Kalau anda trade intraday, sekejap satu batang candle, lepas tu tak ada apa-apa. Kita kena tengok apa jadi kepada interest rate. Saya tunjuk tadi, jelaskan ZM tadi. Gold is never a sell. Sebab sekarang ni interest rate rendah. Kalau kita banyak duit, anda tak simpan dalam cash. Anda simpan dalam gold pada waktu ni. Anda simpan dalam bentuk gold. Duit tu bukan hanya dalam bentuk cash. Dia boleh jadi dalam bentuk saham, dia dalam bentuk gold. Orang semua keluar daripada duit, daripada pegangan cash pada waktu ni dan lebih kepada aset disebabkan oleh duit punya kadar faedah rendah. Sebab itu kita nampak saham semua ni macam ni. Tengok apa jadi kepada ni. Ni nampak? Saham jadi macam ni sebab duit punya value makin rendah. Orang simpan harta, aset dalam
bentuk lain. Sedangkan kita nampak untuk duit punya kadar faedah, ini. Nampak? Ni. ni, nampak ni? Kita bandingkan dia. This is basically kadar faedah. This is kadar faedah yang bagi value kepada duit. Kita bandingkan dia dengan dua aset. Tadi kita tengok Bitcoin. Ni. Orang start pergi tempat lain. Kita tengok kepada gold. Nampak? That is where the money is going now. Gold. Satu lagi. Silver. That is where the money is going now. Sebab duit punya value dan kepada saham tadi. Pegangan duit punya hasil carry trade rendah. Orang pergi simpan benda lain. Orang tak simpan cash. Nampak? Jelas? Belum. Gold belum. Kalau ada nak buy sekarang, saya tak ni. Saya akan letak kotak tu. Gold belum. Anda tak akan buy gold pada level semasa. Buy buat apa buy? Dia dekat 3 tahun punya high. Kita tahu akan ada berlaku pengambilan untung, betul tak? Lebih-lebih market sekarang ni. Hujung minggu, Jumaat. Jadi you are not buying gold bila anda tengah ada divergence yang dari bila ni divergence? Dia ambil besar sikit. Nampak sikit divergence. Divergence dia sejak dari sini. Nampak tak divergence kita dari sini? Ni dari bulan 4. Nampak tak? Everything is in divergence now. Jangan anda tak pergi buy gold kat sini. Kalau anda seorang swing trader, you are not going to buy gold pada harga sekarang. Anda akan tunggu dia buat pembetulan. Waktu ini nanti wajib beli gold. Sini wajib beli gold. Sebab itu anda nampak dia naik buat high, lepas tu jatuh. Waktu ni anda masuk, anda pening. Kat sini tolong tekan. Tunggu dia turun sekali lagi. Kalau waktu ni dia buat benda ni, kiranya dekat sini dia buat high, lepas tu dia buat ni. Nampak 3 ni, anda buy lagi. Faham? Sebab ini mungkin 5. Sini kita dapat 5 ni. Ni dapat 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Kalau dia sebab tu saya tunggu dia jatuh. Tak jatuh-jatuh. Tunggu juga US dollar kuat. Kita tunggu US dollar kuat, dia akan ada short term ni. Short term punya move. Waktu tu kita long. Sebab itu saya beria-ia nak tunggu. Faham tak Fifi? Kenapa saya nak tunggu US dollar kuat? Sebab nak tunggu ni. Bukannya nak tunggu masuk US dollar tu. US dollar tak ada apa-apa. Bila ini berlaku, apa jadi kepada saham? Dolar kuat. Faham? Dia ni. Saham akan sideways ke bawah. Waktu tu kita beli saham. Waktu tu kita kumpul lah benda-benda ni. Benda-benda seperti yang bagi dividen tinggi, IBM. Kita tunggu benda ni. Saya tunggu benda ni. Hopefully dia jatuh. Kan? Saya tunggu AMD. Tunggu bawah. Saya tunggu semua ni. Anda nak beli Netflix, macam mana nak beli dia macam ni? Faham tak? Macam mana kita nak beli Netflix ke atas ni? Tunggu dia jatuh. Saya tunggu sini. Ini sama dengan gold tadi. Nampak tak? Yes. Tunggu dia jatuh. Tu kalau malam-malam wirid ke baca tunggu gold ni kalau anda tak nak trade gold sebab anda takut hukum kan. Okey. Anda boleh masuk kepada ETF dia.
Bukannya sebab nak pergi short ataupun long euro USD. Itu cuma trading. Saya berfikir pasal aset. Faham? Jadi nasihat pelaburan silapnya. Tapi anda faham maksud saya? Anda, siapa ingat yang saya buat benda ni? Ingat yang saya letak benda ni? Yang putih ni. Ni yang saya tunggu. Okey? Ni yang saya tunggu. Ni yang saya tunggu. Stok tak mahal pun. Pinol. Tak. Tak mahal. Kalau anda beli banyak stok, mahal lah dia. Tak mahal. Your portfolio should have stock. Should have stock if you're talking about investment. Should have stock. Kalau ada apa? Kalau ada, make sure to put at least some percentage kepada stock portfolio. Ada MT5 pun ada. Kalau you can try dulu CFDs, dan kalau boleh itulah my that one is more kepada share, full share. Kalau tanya saya CFD, seriously saya tak tahu. Tapi saya pun baru start untuk nak tengok CFDs. Tapi kalau tanya saya share account, itu saya tahu. Itu share account. Tapi kat XM share account adalah $10,000. But kumpulkanlah, kumpul, letakkan. Kalau CFDs account, you can start very small dengan 10 share. Ya, boleh. Kumpul kan. Jangan duit habis macam tu. Jadi kita ada something, boleh beli saham-saham yang anda nampak ada potensi, yang syarikat anda kenal, itu je. Jangan masuk syarikat tak kenal. Jadi anda start ada portfolio. Sentiasa. Itu 5 tahun punya Edward, 3 tahun. 3 tahun Edward. Saya tak tengok pun dia. Saya biar je dia. Biar je. Saya ujung tahun dengan awal tahun je. Saya tak tengok Finbits. Saya tak check. So kita melabur, ada tak anda setiap hari pergi bank tanya ASB berapa? Tak ada kan? Ni not bad. Dah naik 50%. Evidence. Dan yang ni hadiah, ni adalah apa yang kita tengok itu. Ni yang saya portfolio baru. Dulu kalau anda ingat cuma kita ada AT&T kan. Tak, saya biar je. Ujung tahun saya tengok balik. Macam kita simpan duit. Edward, macam ni je. Macam ni je. Ini je. Instead ini yang saya hari tu tunjukkan kepada somebody lah. Dan kita orang beli 5 share je. Ini 5 share. Ni bukan CFD. Ini 5 full share. Maksudnya kalau harga dia $50, kita kena ada 250. CFD tak payah Aminon. Tapi kalau full share kena ada 10,000. Kalau pakai dekat broker macam XM, tak payah. Tak payah ada CDS. Okey? Ni yang kita buat, kita beli 47.42. Sekarang ni 53. Yang ni 28.19. Sekarang ni 28.44. Ni somebody yang tanya itulah bulan 4. Dan kita beli sama-sama. Ada somebody tanya itu. Saya tak tengok, saya macam ni, saya tak cek benda tu hari-hari. Kalau orang tanya, saya buka. Tapi tak ada. Ingat, Edward tahu Edward dah ikut berapa tahun? 3 tahun kan? Yang tu 3 tahun. So, biarlah dia jalan. Saya tak tengok.
Awal tahun, hujung tahun bulan 12 saya check. Dividen dia macam mana, payment dia macam mana. Okey. Kalau ada saya beli lagi. Saya tak tengok chart pun. Saya tekan dia. Tekan. Macam mana tekan? Tekan. Bulan 1 saya tekan dia. Suka hati dia. Suka hati dia lah dia nak pergi mana. Macam mana kat chart anda boleh buat dekat chart anda? Dekat MT5 pun boleh. Tak ada. Tak ada. Boleh hold sampai XM tutup. You know. Kenapa bulan 1? Sebab saya cek dividen.com. Dia tak ada, saya tak ada cerita nak tunggu level ni lah. Kalau saya, anda pernah tak, saya tanya sekarang, siapa pernah tengok chart ASN? Siapa pernah tengok chart ASN? Saya nak tahu. Ada ejen, ada tak ejen kat sini? Siapa pernah tengok chart ASN? Mana pernah? Tengok balance buku je kan? Tahu tak ASN tu turun naik? Tengok ada ke? Pergi check ada. Dia turun naik. Per unit price dia dah turun naik. Beli je. Pergi check. Aduh. Tengok macam tu lah saya masuk saham. Ada dia punya chart. Boleh? Okey. Kita berhenti rehat dulu sementara korang pergi Google ASN punya chart. Dan kita sambung balik dalam 5 minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saham jatuh sikit untuk buka London. Okey. Kita break dulu.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Okey, tujuan kita cerita benda-benda tu tadi adalah macam ni lah. Rashid, Minol, Jo, Ashley, tujuan dia anda letakkan satu objektif lah kepada trading anda. Kalau jadi duit nak buat apa, withdraw nak jadi apa, something macam tu lah. Anda berikan satu sebab kenapa anda trade. Jangan ramai trade dia kata nak buat duit. Tapi bila tanya kan, kalau jadi duit pun, mana duit tu? Dia belanja macam tu je, habis kan. Kita fikir nak melancong, nak beli benda yang tak penting kadang-kadang, tak apa-apa yang biasa kita tak beli pun. Jadi letakkan anda punya perancangan. Jadi kalau jadi duit, dia jadi something. Jadi harta lah. Fikir-fikir, tengok slide-slide saya, anda akan nampak benda ni, Jo. Tengok slide-slide saya, anda akan nampak bagaimana saya membahagikan dan rebalance balik tiap 3 bulan. Of course, dan bilanya kita nak withdraw kan, cash withdrawal, kumpul rata lah. Dan kalau anda part-time trader, anda ada lain kan. Dan trading ni supposedly adalah duit lebih yang kita guna pakai. Kalau anda full-time trader, anda rancangkan untuk sepatutnya bila anda jadi full-time trader tu, anda dah ada income pasif. Tiba-tiba jadi full-time trader sebab modal je besar ataupun tak dapat. You need some passive income, faham tak? Passive income kan. Maksudnya income lain. Kalau anda cuma berharap kepada trading, sama macam anda berniaga, kita tahu berniaga turun naik. Sama. Dia tak ada cerita konsisten. Dia cerita konsisten kepada apa yang anda buat. Dan anda tahu sistem yang anda guna pakai boleh menghasilkan keuntungan. Tapi ada masanya dia turun. Masa tu apa yang anda kena buat? Berniaga ni turun naik. Jangan, saya tak suka cerita bulan bintang 1000%, 2000%. I am not that type of educator. Saya bukan orang jenis macam tu. Saya cerita yang reality. Itulah, sampai 80 masih tenung cat. Mana dapat? Anda kena merancang. 5 tahun lagi anda kat mana? Kewangan anda 10 tahun lagi ke mana kan? Hujung tahun ni ke mana? Hujung tahun ni. Immediate. Hujung tahun ni ke mana? Aminul. Hujung tahun ni ke mana? Faham? 3 tahun lagi ke mana? 5 tahun lagi ke mana? Rancang benda ni. Gusmin? Bulan bintang tak lama. Gerhana jadinya. Okey, tu tujuan kita cerita benda-benda ni tadi. So, jadi kesimpulannya, untuk semasa market agak sideways, di mana kita ada a bit of dollar strength, but not really nampak sustainable. You still have this index yang jatuh untuk semasa. Yen pair is still holding. Dollar pair tak ke mana. USD JPY pun tak ke mana. So we are still in sideways dynamic and it's weighing on yen pair. Saya nampak yen pair dan ni tengah berlawan dollar pair ni, but it is not going actually anywhere. It's not going anywhere. Hafiz, ada Hafiz. Target hujung tahun. Jangan target hujung tahun je. Hafiz, bukannya dah kahwin tu tak ada komitmen. Faham Hafiz? Jangan cuma tengok duit untuk kahwin. Kahwin tu anak orang. Lepas tu nak apa? Faham? Contoh. Faham? Jangan fikir duit nak kahwin. Lepas kahwin tak ada anak, ada mulut nak suap. Tu lagi utama. Sebenarnya usahakan lepas kahwin, bukan hanya untuk kahwin. Kalau duit cukup untuk kahwin, lepas tu kahwin habis. Pengsan kita. Jangan Jo, jangan sebut itu. Faham? Lepas apa buka branch. Okey. Jadi jadi kita tengok kepada topik kita pada hari ini, iaitu analisa intermarket. Dan saya buat macam ni lah.
Anda full time ke, anda part time trader ke, try buat satu jadual harian anda. Ini jadual saya. Ada orang tanya, Zul ni tak tidur ke? Saya buat berjadual. Faham tak? Saya buat berjadual. Bila saya free time, saya akan jawab soalan-soalan dalam grup tu kan. Panjang je dia type. Tak ada soalan, orang lain dah jawab, saya senyap. Tapi buat jadual. Anda akan dapati trading ni tenang. Daripada anda duk tenung 5 minit tenung chart, traffic light tenung chart, entry, jangan. What you do is, ini benda yang saya buat. Kalau boleh start awal. Start daripada jam 6 sehingga jam 8 pagi. 2 jam. 2 jam yang anda tentukan untuk trading anda. Pertama, tengok Bloomberg Live. Tengok Bloomberg Live, baca-baca bank analysis, Forex Live. Tengok benda ni. Tengok kalender, apa jadi kan. Lepas tu anda start anda punya market mapping. Kalau tak ada market mapping, anda ambil dalam Outlook saya. Dalam ni dan updatekan dalam chat anda. Dekat sini kita ada mapping semua. Of course yang daily ni saya tak update. Hujung minggu, Isnin tu make sure anda ikut webinar. Mapkan yang besar ni. Kalau malas nak map semua, anda map dia yang besar sahaja. Lepas tu isi tempat kosong dia, faham? Isi tempat-tempat kosong dia, itu je. Lepas tu anda itu cara paling cepat untuk belajar wave kalau nak tahu. Buat benda tu je. Lepas tu letakkan anda punya anda punya alert. Pakai investing.com ke, MT4 ataupun MT5 pergi kat phone ke kan. Ada banyak cara untuk anda dapat alert. Lepas tu pakailah limit order, stop loss TP. Tak, saya, kalau anda perasan, saya tak peduli pun news. Saya bila tempat tu masuk, ada NFP ke, FOMC ke, Trump ke, election ke, kita tak tahu. Saya cuma letak dia ada 100%, price tengah retrace dan sini 100% saya dan stop loss kat sini. Saya letak je order saya letak limit order. Lepas tu saya letak TP siap, dah. Saya letakkan saya punya alert dekat atas daripada limit order saya ni. Ada news ke tak ada news, saya tak peduli. Facebook pun ada, yes. Lepas tu dia kena alert ni, maksudnya limit order saya trigger, baru saya tengok chart. Lepas tu sebabnya saya nak letakkan kat mana saya punya 50% untuk wave C. Ingat tak? Itu je. Lepas tu letak alert ni dah tak ada, alert nombor 2. Kalau dia terus jatuh, kena stop loss. Nak buat macam mana? Kalau dia